Assalamualaikum. Hai, saya Suryati dari Suryati Homeopati, berpengalaman lebih 20 tahun membantu merawat pesakit, memfokus kepada keseimbangan tubuh. Penyakit yang ada, ketidakselesaan yang ada pada tubuh adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan pada sistem tubuh itu sendiri. Jadi saya punya pengalaman hari ini, saya nak cerita pasal batuk yang lama. Kalau batuk yang lama ni kadang-kadang ada yang sampai 7 tahun, 2 tahun, berbulan-bulan tu perkara biasalah bagi mereka-mereka yang ada batuk lama ni. Kita kata kalau orang tua-tua kata batuk tahun. Saya ingat lagi orang kata batuk tahun. Memang batuk tu memang lama, dia jarang sekejap lah. Apa yang saya dapat daripada pengalaman saya di sini, ianya berpunca daripada sistem penghadaman yang tak lah, yang tak berapa sihat lah. Selalunya mereka mengalami masalah sembelit. Lepas tu amalan pemakanan yang suka yang masam, suka yang pedas. Lepas tu selalunya juga air kosong yang kurang. Yang ni selalu air kosong dia kurang. Kalau suruh tanya minum air, Waalaikumsalam Cik Moni. Kalau air kosong yang kurang ni selalunya dia akan ambil selalunya tak sampai 2 liter lah sehari kalau bagi dewasa. Dan bagi kanak-kanak selalu batuk lama ni, dia kadang-kadang pun juga air kosong kurang, kadang-kadang budak yang tak selalu makan, yang tak suka makan memilih, pun kadang-kadang batuk lama juga. Tapi batuk lama ni ada dua lah. Kalau alahan, dia jadi batuk lama juga. Tapi dia jadi waktu pagi ke, kalau batuk tu teruk juga. Tapi selalunya batuk yang berkahak, kalau batuk dari segi alahan lah. Tapi yang saya kenal pastilah apa yang saya pengalaman ini, pengalaman saya, bukan pengalaman orang lain, itu saya tak tahu. Pengalaman saya macam tu. Jadi selalu kalau batuk lama ni, batuk dia macam gatal sangat-sangat, ditekak. Lepas tu pantang silap. Lepas tu selalunya kalau orang yang batuk lama ni, kalau ada seorang yang pesakit, kami punya klien tu, dia 7 tahun. Batuk selama 7 tahun, dia datang kat saya bunyi, batuk. Kita rasa saya nak tiru pun tak boleh kan. Dia batuk, kita boleh dengar daripada dia datang daripada depan tu sampai ke tempat saya ni, kita boleh dengar dia batuk. Dia batuk macam non-stop. Kalau stop sekejap dia jadi batuk lagi macam tu kan. Lepas tu dia kata dia tak boleh mandi pagi. Bila mandi pagi je dia kata nanti dia batuk dia akan datang semula, dia kata kan. Lepas tu saya kata minum air kosong banyak mana? Dia kata minum air kosong sikit lah. Dia kata 1-2 gelas macam tu. Kan? Cik Jaafar Syamsuddin. Jadi bila saya tengok balik, batuk yang macam tu ke? Dia kata dia tak boleh mandi pagi. Bila mandi pagi, dia akan rasa batuk dia semakin teruk. Dia kata macam tu kan. Lepas tu bila saya tanya air kosong tak banyak. Tapi makan dia kata kena pedas masam. Dia kata kalau tak ada pedas dia rasa tak selesa. Dia kata itu alasan dia kan. Jadi bila dia datang kepada saya kata saya kata kalau air kosong tak ada, air masak tak cukup, saya kata macam mana toksin nak keluar? Lepas tu dia juga ada masalah sembelit. Saya kata macam mana sistem badan tu nak keluarkan toksin? Andainya kita punya sistem pun tak cukup. Sedangkan air dah tu dia bekerja memang di pejabat dan memang aircon. Kalau kita tengok aircon di pejabat ni, selalunya suhu dia mana ada kurang daripada 20. Selalunya memang suhu dia akan rendah daripada itu kan. Jadi dengan dia duduk di pejabat yang agak besar juga, saya kata dah lah kering, saya kata. Sedangkan badan kita satu hari dia perlukan 1.75 air. 75 liter, 1.75. Maksudnya dekat-dekat 2 liter. Saya kata at least you top up 2 liter tu, saya kata kan. Dia kata dia tak boleh nak minum air kosong. Saya kata tak boleh lah. Saya kata macam mana? Saya kata sekarang ni, saya kata kalau kita sekarang ni kita nak bersihkan badan kita ni, sistem badan kita perlukan air yang bersih. Sebab tu kalau kita tengok di mana-mana pun dia Cik, Assalamualaikum. Lepas tu kalau kita tengok di mana-mana pun macam tu jugalah, batuk yang lama yang teruk ni, dia tak nak. Kalau saya punya indikator saya tengok pesakit saya ni, dia sembelit, indikator dia suka masam, suka pedas dan air kosong yang kurang. Kan? Jadi selalunya saya kasih air kosong lah. Sama ada 2 tahun, yang 7 tahun ni paling teruk lah. Dia berubat sampai ke negeri China. Saya ingat ini itu rezeki dia lah. Kebetulan dia dengan saya, Allah bagi sedikit kesembuhan. Itu Allah izin, bukan kerana ubat saya bagus ke, itu kita tak tahu, itu Allah punya kerja kan.
sebab kesembuhan ni milik Allah. Lepas tu dia pun ada syarat-syarat kesembuhan ni pun. Jadi saya suruh dia minum air. Pertama saya kata air. Lepas tu mandi pagi. Kalau you tak mandi, saya kata badan you panas. Saya kata mandi betul-betul. Saya kata mandi macam you mandi wajib. Saya selalu akan cakap macam tu. Mandi sungguh-sungguh pagi-pagi. Saya kata mandi sungguh-sungguh bagi badan you kurangkan ni. Dan Alhamdulillah dalam masa 2 minggu, saya bagi betul-betul 2 minggu sebab dia duduk dekat kan. Saya bagi 2 minggu rawatan, dia memang dia kata improve, dia kata banyak sangat. Dia kata memang kita tak dengar dia batuk dan memang masih batuk. Dan Alhamdulillah saya kata. Jadi kalau batuk yang lama ni, kebanyakan kes yang saya tengok adalah disebabkan oleh sistem badan yang tak okey. Kan, sistem badan yang tak okey, maksudnya adalah sistem perut asalnya. Selalunya sistem penghadaman yang tak okey. Jadi sebab tu saya punya rawatan, saya akan fokus ke mana benda ni, apa punca dia. Saya tak bagi ubat batuk, bagi ubat batuk. Kita tak akan bagi macam tu. Kan, jadi kita tengok apa masalah. Dia sembelit ke, okey, air kosong dia, yang penting air kosong. Lepas tu yang pertama pedas dan masam. Kenapa saya fokus sangat kepada pedas dan masam? Pedas dan masam ni, pedas pun asid dan masam pun juga asid. Jadi kita memang perlukan asid dalam badan kita, vitamin C apa semua kan. Tapi kalau lebih, selalunya masyarakat kita ni memang badan ni, okey, pH kalau kita nak tahu, pH yang ada dalam badan kita adalah 1 ataupun 2. Kalau cikgu-cikgu sains, kalau kita belajar sains memang kita tahulah pH dalam badan kita adalah 1 atau 2. Yang orang simbah dekat muka tu, orang simbah asid dekat muka tu, pH dia 4 ataupun 5 tau. Ini kat badan kita lebih lagi sebab Allah letakkan badan kita ni berasid sebab untuk pencernaan daging atau benda-benda yang macam tu. Jadi apabila kita air tak cukup, asid dia akan meningkatkan kadar air. Wallahualam lah, bagi saya macam tu lah. Jadi bila kata sebab ini pengalaman saya dengan pesakit. Jadi bila air suka masam, suka pedas, jadi benda tu akan memburukkan lagi keadaan. Untuk short term, mungkin kita rasa macam benda tu selesa. Selalu yang pesakit saya tak suka lah. Kalau saya kata pantang masam, pantang pedas, dia memang tak suka lah benda tu kan. Tapi lepas tu saya kata kurangkan. Bukan tak boleh makan pedas, tapi kurangkan, boleh. Kita orang Melayu mana boleh tak makan sambal, tak makan asam pedas. Kalau orang-orang yang makan asam pedas kan, makan tapi kurangkan. Bukan setiap kali makan kena ada sambal, kena ada cili api. Please stop lah cili api. Ini pengalaman saya, banyak cerita pasal cili api. Saya memang kurang lah, memang saya cakap terus terang. Kalau cili api ni dia banyak kesan dia lah. Itu bagi pengalaman saya lah. Cuba sebab saya pun nak buat research, bukan benda tu, kita pun tak ada research sendiri macam tu, tapi ini pengalaman saya bila saya dengan pesakit. Jadi saya tengok daripada 20 tahun lebih, dekat 25 tahun saya berkhidmat ni, dan saya tengok bila saya macam saya buat satu survey lah kan, tapi memang tak adalah survey yang tersusun apa semua kan. Bila saya tanya, macam tu lah cerita yang lebih kurang sama lah kan. Okay, jadi Allah ni biasanya dia selalunya batuk yang kahak lah. Tapi kalau kata yang batuk yang lama ni, selalunya batuk agak kering dan gatal. Dan dia akan boleh lama berkali-kali sampai kita rasa sakit sangat tekak tu kan. Okey. Jadi fokus rawatan saya selalunya pada sistem tubuh dan sistem pencernaan. Yang tu memang kita sangat-sangat tekankan lah. Okey, jadi ini saja yang saya boleh kongsikan dari pengalaman saya hari ini. InsyaAllah kalau boleh Ramadan ni kita cukupkanlah air. Air kosong ni kena cukup lah. Kurang-kurangkanlah air manis. Sebab manis yang daripada gula putih memang tak elok. Dan semua orang dah boleh tahu dah bahawa gula putih tak elok. Jadi kalau boleh kita nak sihat, Allah amanahkan diri kita ni, jaga kesihatan insyaAllah. Jadi saya sarankan kalau boleh air cukup walaupun Ramadan, cuba dapatkan 2 liter. Memang struggle, memang susah, tapi kita kena cuba insya-Allah. Jadi kalau budak yang batuk lama ni, kadang-kadang dia adalah simptom kecacingan. Budak yang ada banyak cacing, kadang-kadang dia batuk dia agak lama lah. Okey. Jadi kadang-kadang juga disebabkan tonsil. Budak selalu kadang-kadang disebabkan tonsil juga. Okey, jadi saya minta maaf dan terima kasih kerana menonton, dan seandainya ada benda ni bermanfaat, boleh di-share lah, okey, kepada kawan-kawan yang lain. Kita minta maaf dan kita doakan semoga kita akan Allah bagi kebahagiaan, mudahkan segala urusan, kan, dan Allah redha kita semua. Okey, assalamualaikum.